Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Firdaus Matram. Tumpuan berita, anggota Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS diseru agar terus cakna dengan perkembangan teknologi agar dapat kekal memberi mutu perkhidmatan di tahap yang terbaik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, sebagai nadi penggerak utama dasar dan inisiatif kerajaan, para penjawat awam adalah tulang belakang kepada usaha untuk menjadikan pentadbiran negara dan Sarawak khasnya lebih stabil, profesional dan berkelas dunia. Saya ingin menyeru kepada semua anggota Perkhidmatan Awam Sarawak bahawa kita harus cakna dengan perkembangan teknologi agar dapat kekal memberi mutu perkhidmatan di tahap yang terbaik. Pejabat awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan amanah untuk terus membuat perubahan untuk membawa kesejahteraan, perubahan yang positif, inovasi dalam pelbagai lapangan dan bidang, sejajar dengan arus perubahan dunia bagi menjamin masa depan Sarawak. Dia berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugambas pada Majlis Perasmian Program Perhimpunan Penjawat Awam Negeri Sarawak tahun 2024, anjuran Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX Malaysia di Miri pada Selasa. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah slogan Segulai Sejalai yang diadoptasi sebagai slogan nasional juga sesuai untuk menggambarkan solidariti penjawat awam sesama kementerian atau agensi di Sarawak dan Persekutuan. Penjawat awam baik di peringkat negeri maupun persekutuan di Sarawak memainkan peranan penting dalam menerajui sistem penyampaian kerajaan dengan lebih profesional, efisien demi kepentingan rakyat. Difahamkan tujuan program ini diadakan untuk memaklumkan perkembangan semasa dan hasrat-hasrat permohonan baru dengan pembubaran dasar baru kepada penjawat awam. Dalam pada itu turut berlangsung Majlis Bacaan Ikrar Penjawat Awam. Terdahulu pada belah pagi telah berlangsung beberapa ceramah termasuk ceramah peranan pertubuhan keselamatan sosial berkesok dalam perkhidmatan awam, ceramah jenayah cyber dan ceramah 3 pelaksanaan sistem saraan baru perkhidmatan awam. Tut Hadir Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, Presiden QPEX Malaysia Datuk Dr. Adnan Mat, Timbalan Residen Bahagian Miri Juan Ubid, Timbalan Setiausaha Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak Suraya Bujang Seran, Timbalan Presiden QPEX Malaysia Aminuddin Awang dan Pengerusi QPEX Negeri Sarawak Jubili Jineh. Selanjutnya, Sarawak berpotensi besar untuk berkembang dalam bidang kesihatan, terutamanya dalam bidang kardiologi. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, ia terbukti apabila Pusat Jantung Sarawak berjaya sebagai salah satu daripada 100 hospital pakar kardiologi terbaik di Asia Pasifik oleh majalah Newsweek pada tahun lepas. Justru beliau menekankan bahawa Sarawak seharusnya diberikan peluang untuk terus berkembang dalam bidang kesihatan dengan memberikan sokongan yang mencukupi baik dari segi dana maupun kekuasaan yang diperlukan. Last year, our heart center, Newsweek, said that we are top 100 in Asia Pacific. Top 100. Give us an opportunity. A lot of Sarawakians can do that. We're not just talking about money, because if the federal government give us enough money, right, we've been top 10. And of all the public hospitals, right, only Sarawak in the top 100 in Asia Pacific. We're not the biggest. We're not the oldest. The oldest in Penang. They're not in top 100. So we can do it. Give us an opportunity, give us our power back, and the 22 years we treat 245,000 Sarawakians. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Ulang Tahun SUPP Batu Kitang ke-8 dan Majlis Makan Malam Gala Sambutan Tahun Baru Cina di Kuching pada Selasa. Dahulu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Loh Kechiang, dalam ucapannya memberitahu setiap rakyat Sarawak diperlukan untuk bersatu di bawah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS bagi menuntut hak dan autonomi dalam bidang kesihatan dan pendidikan untuk dikembalikan kepada Sarawak. Dalam masa sama, beliau berterima kasih kepada Datuk Amar Profesor Dr. Sim kerana aktif memperjuangkan lebih banyak kemudahan kesihatan, pusat jantung dan terutamanya untuk autonomi kesihatan Sarawak daripada Kerajaan Persekutuan.
Kerajaan Sarawak optimis proses pengambil alihan Lembaga Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Pusat akan dimuktamadkan pada Jun ini. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, ketika ini proses itu sudah selesai kira-kira 70% dan menunggu masa untuk dibawa ke Parlimen. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas lanjut butiran perkara yang masih belum diselesaikan itu. Yang diambil alih oleh Kerajaan Tinggi adalah Bintulu Port Authority, Lembaga Pelabuhan Bintulu. So, yang amat berhormat Premier akan membuat pengumuman. Dia nanti dijablakan. Dan Premier baik dah. InsyaAllah, target kita yang lanjut. Target kita. Beliau yang juga pengerusi Bintulu Port Holdings Berhad, BPHP, berkata demikian pada Majlis Apresiasi Media Pelabuhan Bintulu di sini pada Selasa. Laporan seterusnya, seramai 300 orang peserta disasarkan menyertai acara Samarahan Bike Challenge 2024, edisi ke-8 yang bakal berlangsung pada 26 Mei depan di sepanjang Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Perkara tersebut telah dimaklumkan oleh Jawatan Kuasa Induk acara berkenaan menerusi kunjungan hormat terhadap Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di pejabatnya di Kuching pada Isnin. Jawatan Kuasa Induk itu terdiri daripada pejabat daerah Samarahan, kumpulan petugas pelancongan bahagian Samarahan DTTG, termasuk Persatuan Berbasikal Sarawak bahagian teknikal. Difahamkan acara yang terbuka pada umum ini kelak akan mempertandingkan 8 kategori iaitu Men Open 42 km, Master A 30 hingga 39 tahun ke atas, Master B 40 hingga 49 tahun ke atas, Master C 50 tahun ke atas, Sukma 16 hingga 21 tahun, Development 15 tahun ke bawah dan Ladies 30 km termasuk aktiviti sampingan lain. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, kementeriannya akan memberi sokongan sepenuhnya terhadap penganjuran acara ini agar dapat berjalan dengan lancar. Manakala di Baram dengan Kerajaan Sarawak terus berusaha untuk memperkasakan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, Kerajaan Sarawak kini sudah memulakan inisiatif dan program yang memupuk perpaduan di dalam kalangan masyarakat. Misalnya, for example, Kerajaan Negeri Sarawak sudah mula memberi geran tahunan 10 juta tiap-tiap tahun untuk membantu sekolah Cina di Sarawak ini. Yang kedua, Kerajaan Sarawak juga menerima atau mengiktiraf sijil UEC. UEC ini sijil yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah Cina. Kerajaan Negeri Sarawak terima ini untuk murid-murid dari sekolah Cina masuk ke universiti. Universiti Sarawak, Universiti Kertih, Universiti Teknologi dan Universiti Swinburne. Dan juga sijil UEC ini diterima oleh Kerajaan Sarawak untuk mohon jawatan ataupun kerja dalam negeri Sarawak ini. Dia berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Sambutan Tahun Baharu Cina 2024, Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Cina Poyut Lubok Nibong di Baram pada Ahad. Datuk Gerawat menambah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS turut mempertahankan nilai-nilai murni cara hidup dan budaya di Sarawak, iaitu kesatuan dan keharmonian dalam kepelbagaian. Dalam majlis sama, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM15,000 untuk menghargai usaha Jawatan Kuasa Pengelola Majlis Makan Malam Sambutan Tahun Baharu Cina 2024. Di Bau, sebanyak 128 rumah di konstituensi Tasik Biru bakal menikmati bekalan air bersih pada pertengahan tahun ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Ginep memberitahu projek bernilai RM792,000 meliputi penyambungan paip air sepanjang 4 km itu adalah di bawah peruntukan projek Program Transformasi Luar Bandar RTP yang diluluskan pada tahun 2023. Jelasnya sebanyak 4 kampung iaitu Kampung Serikin, Kampung Serasut 1, Kampung Serasut 2 dan Kampung Subak Buan
melibatkan 128 rumah akan menikmati bekalan air bersih tidak lama lagi. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyerahan tapak untuk pelaksanaan projek penyambungan paip di Kampung Serikin di sini pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru itu berkata, kedudukan batang air paip utama yang jauh menjadi faktor bekalan air tidak dapat disambung ke rumah kediaman mereka. Untuk itu, katanya kerja-kerja penyambungan batang paip termasuk meter akan dilakukan oleh kontraktor yang dilantik oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab, Sarawak bahagian Kuching. Penduduk juga diingatkan supaya menyambung sendiri batang paip dari meter sampai ke rumah kediaman masing-masing kerana ianya tidak termasuk dalam kos projek tersebut, ujarnya lagi. Dalam perkembangan lain, hotel dan restoran di Sarawak digalakkan untuk mempunyai sijil halal untuk beroperasi bagi memudahkan masyarakat Islam. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha berkata, walaupun hotel dan restoran tidak diwajibkan mempunyai sijil halal kerana belum ada ordinan diwujudkan, malah amalan mendapatkan sijil halal di Malaysia adalah dasar sukarela operator premis makanan sendiri. Untuk halal di Malaysia, ia lebih kepada kita secara sukarela. Belum ada satu ordinan mestilah tidak ada. Tapi kita minta mohon mereka sebagai orang Islam apa lagi. Ya, kita memakan orang dan sebagainya, tolonglah ya, begini. Dan kita juga seorang Islam pengguna ini, kita mestikan tahulah tempat mana kita nak makan. Kerana apa yang kita makan akan jadi darah daging kita. Mesti nak pergi makan anak, isteri dan sebagainya, mesti benda-benda yang halal. Ini seruan kita lah pada masyarakat di sana. Okey? Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan konti internet Radio Islamik Sarawak IRIS di bangunan Baitul Makmur 2 pada Selasa. Dalam pada itu katanya kebanyakan hotel-hotel besar di Sarawak khasnya di Kuching telah pun mendapatkan sijil halal mereka dan ia memudahkan urusan penganjuran mana-mana program kerajaan maupun swasta termasuklah program berbuka puasa. Oleh itu pihaknya juga berharap agar semua operator premis makanan yang layak untuk mendapatkan pensijilan halal tersebut bagi memudahkan urusan masyarakat serta memberikan lebih banyak peluang perniagaan kepada mereka. Sekian tengah hari bersama saya Fida Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan Majlis Ulang Tahun SUPP Batu Kitang ke-8 dan Majlis Makan Malam Gala Sambutan Tahun Baharu Cina yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kui Hian di Kuching pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.